Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung tajuk trigonometric functions. Dan hari ini kita akan fokus kepada melakarkan graf trigonometri. Okey, jadi untuk graf trigonometri, kita ada 3 jenis graf yang kita akan lukis. Yang pertama adalah graf y sama dengan sin x. Okay, bentuk dia macam ni. So dia mula daripada kosong, di atas, turun bawah sampai 360 darjah. Okay. So untuk y sama dengan cos x, dia bentuk bell shape. So dia mula dengan 1. Dia turun, di atas balik. Okay, so ini adalah graf cos y sama dengan cos x. Okay, untuk graf y sama dengan tangent x, okay, yang tadi tu dia untuk sin dengan cos, maksimum dia adalah 1 dan minimum adalah negatif 1. Itu nilai dia, maksimum minimum dia. Untuk y sama dengan tangent x, dia tak ada maksimum, dia tak ada minimum. Okey, sebab apa? Graf tangent ni dia special sikit. Pada kedudukan 90 darjah dan juga 270 darjah, nilai dia adalah undefined. Kenapa undefined? So kalau kita tengok graf ni, bermula daripada kosong, menghampiri 90 darjah, nilai dia akan naik sampailah infinity. Okey, dan sama juga untuk yang sebelah sini. So daripada bawah ni, dia daripada negatif infinity, dia naik, okey, dan dia akan terus sampai infinity balik. Okey, so, tapi dia tak bertemu ni, dia takkan bertemu. Ibaratnya ada satu garisan yang dia takkan bertemu. Sama juga dengan pada 270 darjah. Jadi untuk graf tangent x, kita tak tentukan berapa dia punya amplitude lah, sebab dia undefined. Okay, so ini bentuk dia. Graf y sama dengan sin x, y cos x, y tangent x. So ini graf dia. 3 bentuk graf. Okay, baik. Kita pergi kepada untuk sin x dulu. Y sama dengan a sin x. Okay, a ni merujuk kepada amplitude. Okay, amplitude. Okay, dalam fizik kita belajar amplitude dan juga frekuensi. Okay, so amplitude adalah nilai dia. Berapa maksimum dia, berapa minimum dia. So dekat sini kita nampak maksimum dia adalah 1, minimum dia adalah negatif 1. Okay. So kalau depan dia adalah 2, y sama dengan 2 sin x. Bermaksud amplitude dia 2. So darab 2. So kalau tadi 1 darab 2 jadi 2. Negatif 1 darab 2 jadi negatif 2. So amplitude dia mempengaruhi maksimum minimum dia, amplitude. Okay. Kalau y sama dengan 3/2 sin x, 3/2 tu adalah 1.5. So maksimum dia 1.5 dan minimum dia negatif 1.5. Okay. Kalau y sama dengan 1/2 sin x, so dia separuh 0.5. So 0.5 adalah maksimum, minimum adalah negatif 0.5. So ini adalah untuk y sama dengan a sin x. So ini adalah permala. Okay, boleh jadi apa-apa saja nilai. Okay, yang seterusnya y sama dengan negatif sin x. Kalau y sama dengan negatif sin x, ibaratnya semua nilai ni kita darabkan dengan negatif 1. So kalau kata 1 jadi negatif 1. Negatif 1 darab negatif 1 jadi 1. Jadi positif. Okay, so graf tu dia akan terbalik. So dia akan jadi macam ni. Kalau tadi daripada atas turun bawah, naik atas balik. So ini dia turun bawah dulu. Turun bawah, ni atas. Okay, so dia terbalik. Bentuk dia terbalik. Okay, yang seterusnya. Y sama dengan sin bx. Okay, kalau dekat depan tadi adalah untuk amplitude. So untuk dalam ni, dekat dengan x, ini adalah untuk frekuensi. Okay, frekuensi tu macam mana? Frekuensi tu dia mempengaruhi berapa kali pusingan ataupun graf lengkap untuk sin x. Okay, contohnya, okay, ini adalah untuk satu graf lengkap daripada 0 sampai 360 darjah untuk sin x. Okay, jadi kalau 2 sin x bermaksud daripada 0 hingga 360 darjah ada 2 kali pusing. Okay, so dia 2 kali pusing. So itu maksudnya y sama dengan sin 2x. Okay, kalau y sama dengan sin 3x, 3 kali lah. 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali pusingan. Okay.
Baik, kalau sin 3/2x, okey, 3/2 ni bermaksud 1.5. 1/2. 1/2. So, 1/2. Okey, tapi semuanya dalam range 360 darjah. Okey, kalau graf tu y sama dengan sin 1/2x, separuh lah, separuh sahaja. So, daripada 0 sampai 360, ini je bentuk dia. Y sama dengan sin 1/2x. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah bentuk modulus. Modulus. Y sama dengan modulus sin x. Okey, yang kita belajar sebelum ni, kalau modulus, apa sahaja nilai negatif jadi positif. Okey, nilai yang negatif jadi positif. Jadi kalau untuk graf y sama dengan sin x, nilai negatif adalah nilai yang dekat bawah ni. So ni semua nilai negatif. Okey, maksimum dia negatif 1. So, kalau modulus, semua yang negatif ni jadi positif. So, apa akan jadi? Dia akan naik atas. So, inilah bentuk dia. Y sama dengan modulus sin x. Yang negatif naik atas jadi positif. Okey, baik. Yang seterusnya. Y sama dengan sin x. Okey, ini yang asal. Okey. So, kalau kita tambah 1. Y sama dengan sin x tambah 1. Tambah 1 ni bermaksud dia tambah 1 unit. So, kalau dia mula dengan 0, tambah 1 jadi 1. 1 maksimum tadi, tambah 1 jadi 2. So, dia shift naik atas 1 unit. Kalau tolak 1, dia tolak 1 unit. Maksudnya turun ke bawah 1 unit. Okey, itu kalau dia ada tambah ataupun tolak. Okey, kita tengok contoh soalan. Sketch the graph of the following trigonometric functions. Y sama dengan negatif sin x tambah 2. Okey, so kalau soalan macam ni, kita buat, kita tengok dulu sin x. So, sin x, x ni satu je. So, satu cycle. Okey, kemudian kita tengok untuk depan dia pula. So, depan ni negatif sin. So, kalau ini adalah graf sin yang biasa, negatif sin dia terbalik. So, dia bawah dulu. So, ni adalah y sama dengan negatif sin x. Kemudian tambah 2. Okey, so kita ingat balik. Kalau tambah 2 apa jadi? Tambah 2 naik 2 unit. So kalau sini kosong, sekarang dia akan mula dekat 2. Okey, so dia akan dapat macam ni lah. So ini adalah y sama dengan negatif sin x tambah 2. Dan last sekali kita akan tengok range. So dia nak graf ni dalam range 0 darjah hingga 360 darjah. So kita tengok balik graf kita. Okey, so betul lah ni. So inilah jawapan dia. Ni bentuk jawapan akhir. Okey, kita hanya perlu buat jawapan akhir sahaja. Yang step-step yang sebelum ni tak perlu tunjukkan pun tak apa. Padam pun tak apa. Okey, yang kedua. Y sama dengan negatif sin 2x. Okey, so saya cakap tadi, kita tengok dulu frekuensi dulu. So, 2x. So, sin 2x bermaksud 2 kali. So, pusing 2 kali untuk nilai 2 pi. Okey, walaupun dia minta untuk pi sahaja, kita buat untuk penuh dulu. Kita buat untuk penuh dulu. Itu last. Kita buat untuk penuh dulu. Okey, kemudian dia kata negatif sin 2x. So, sin 2x, dia terbalik lah. Okey, yang positif jadi negatif. Negatif jadi positif. So, dia terbalik. So, ini bentuk dia. Okey, yang terakhir baru kita tengok range. Range dia nak daripada 0 sampai pi. 0 sampai pi sahaja. Sampai sini je. So, yang depan ni tak nak. So, yang tak nak ni kita padam. So, inilah jawapan dia. Okey, jawapan akhir kalau tak buat 3/2 pi, 2 pi ni pun tak apa. Maksudnya letak anak panah kat sini. So, itu sahaja. Okey, yang lain padam. Baik, soalan yang ketiga. Y sama dengan 3 sin x. Okey, so, sorry. Y sama dengan 3 sin 2x. So, kita buat sin 2x dulu, 2 kali. Okey, kemudian dia kata 3. So, 3 ni adalah amplitude. So, maksudnya darab 3. Kalau mula sekarang ni adalah 1, negatif 1. So, darab 3 jadi 3 negatif 3. Okey, disebabkan kita ni hanya buat lakaran, sketch. Jadi, kita tak perlulah buat naik sampai 3 kali ganda. Okey, yang ni pun turun sampai 3 kali ganda. Tak perlu. Kita hanya tukar label je. 3 negatif 3. Dah cukup. Okey, sebab kita hanya nak lakarkan sahaja.
Okey, soalan nombor 4. Y sama dengan 2 modulus sin 3/2x. Okey, so kita buat sin 3/2x dulu. 3/2x bermaksud 1/2. Okey, so 1/2. Kemudian modulus. So kalau modulus, mana-mana yang negatif jadi positif. So dia naik atas. Okey, so ini adalah graf y sama dengan modulus sin 3/2x. Okey, kemudian kita nak buat darab 2. So ada 2 dekat sini. Amplitude dia darab 2. So sama macam tadi. Daripada amplitude dia 1, negatif 1, kita just tukar jadi 2, negatif 2. So ini sahaja jawapan akhir kita. Okey, yang seterusnya. Y sama dengan modulus 1/2 tolak cos 2x. Okey, so kita buat cos 2x dulu. Okey, so sekarang cos bentuk dia macam ni, macam bell shape. So kalau cos 2x 2 kali. So ada 2 kali. Okey, kemudian negatif. So negatif dia terbalik. Daripada 1 jadi negatif 1. So bentuk dia dapat jadi macam ni, dia terbalik. So y sama dengan negatif cos 2x, bentuk dia macam ni. Okey, yang seterusnya kita nak buat 1 tolak cos 2x. 1 tolak cos 2x ni mungkin agak kita pening sikit. Tapi kalau kita pindahkan 1/2 ni ke sebelah kanan, ke belakang, dia akan jadi macam ni. Negatif cos 2x tambah 1/2. Okey. So kalau kita letak dia dekat belakang, kita lagi mudah faham. Sama ada nak turun ataupun naik. Kalau dia dekat depan, kita macam pening sikit. Kalau kita letak dekat belakang, mudah. So, tambah 1/2 bermaksud daripada negatif 1 tambah 0.5. So, jadilah negatif 0.5. Okey, untuk maksimum pula, daripada 1 tambah 0.5 jadi 1.5. So, dia shift setengah unit. So, dia akan jadi bentuk dia macam ni. Okey, last kali kita moduluskan dia. So, untuk modulus, mana-mana nilai yang negatif dekat bawah, kita bawa dia naik atas. Okey, tapi disebabkan dia nilai dia negatif 0.5, dia naik jadi 0.5 je lah. Dia naik ikut yang berapa nilai dia sahaja. Okey, so itu dia melakarkan graf, sketch dia graf. Okay, jadi untuk sketch the graph, kita tak perlu guna kertas graf. Kalau draw, lukis, wajib guna kertas graf. Dan untuk sketch, kita buat freehand je. Tapi seboleh-bolehnya, sekurang-kurangnya, paksi tolong pakai pembaris. Sebab nanti lepasnya ada lagi soalan yang kita akan guna balik apa yang kita lukis ni. Jadi, cuba juga lukis sekemas secantik mungkin. Okay, baik. Okay, jadi latihan untuk kali ini adalah latihan muka surat 142 hingga 143. Okay, so itu sahaja. Terima kasih.